Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dari Allah kepada kita senantiasa. Setiap hari lidah kita tidak akan pernah dapat untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Sebanyak mana mungkin, sebanyak mana pun pujian kita kepada Allah, kebaikan Allah kepada kita lebih daripada itu. Apapun, alhamdulillah, itulah pujian yang paling baik yang dapat kita sebutkan. Kerana itulah perkataan yang Allah Azza wa Jalla ajar kepada kita untuk bersyukur kepada Dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Semuanya Allah Ta'ala sebut pujian kepada Dia. Alhamdulillah. Itulah perkataan yang paling besar, paling baik, paling Allah Azza wa Jalla suka untuk kita sebutkan. Dan sebab itu kita tidak pernah rasa puas untuk menyebutkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini terselawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati baginda dan menjadikan kita sebahagian daripada umat-umatnya yang dirahmati dan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita buat kelas awal sikit dan akan berhenti pun awal sikit. Jadi minta maaf lah kalah. Sebab hari ini sebenarnya ada kursus hari ini. Daftar pukul 8.30. Tapi saya minta izin untuk lewat sikit. Mudah-mudahan sempat lah. Yang kita nak bincang pada pagi ini dalam waktu yang terbatas ini ialah tentang fitnah yang kita sebut sebelum ini, talbisu iblis terhadap para ulama, di mana kita dah sebut tentang tipu daya iblis kepada ahli Quran dan tipu daya iblis terhadap ahli hadis. Ahli Quran sehingga mereka sibuk dengan bacaan Quran, lalu mereka lupa kepada makna dan petunjuk dari Al-Quran. Dan sebaliknya ada orang yang suka untuk belajar makna-makna Al-Quran. Bagus dah, alhamdulillah. Tetapi dia juga kehilangan pahala-pahala yang banyak dari sudut tilawah Al-Quran. Dua-dua tu saling penting, tilawah, tadabbur dan juga tafsir. Tilawah kita dapat pahala dengan bacaan dia, tadabbur kita dapat pahala dengan memahami maknanya dan terus kita beramal dengannya. Tapi kalau di saat kita mengambil salah satu, maka banyak yang kita terlepas. Talbis iblis ialah dengan suruh manusia yang baik, yang rajin ni fokus salah satu dan melepaskan yang lain. Kita juga telah bincang tentang talbis iblis, tipu daya iblis terhadap ahlu hadis, orang yang belajar hadis, di mana mereka juga sibuk dengan sanad-sanad mereka, tetapi mereka mungkin tidak faqih berkaitan dengan kandungan hadis. Sebahagiannya lah. Dan banyak ahli fiqh ni ataupun ahli hadis ni faqih sebenarnya,
Cuma yang disebut yang sedikit ni supaya kita beringat. Bukanlah bila kita sebut ahli hadis ni begini, semua ahli hadis tu begitu, tidak. Banyak saja ahli hadis yang faqih, yang memahami fiqh berdasarkan apa yang ada dalam hadis. Sebahagian mereka menggabungkan fiqh dan hadis dalam satu dada, sehingga menyebabkan mereka dapat mengistinbat hukum-hukum yang sebaiknya dari hadis yang mereka baca. Kemudian ada yang tenggelam dalam ilmu sanad, dan yang tenggelam dalam ilmu riwayat adalah dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Saya dah sebut sebelum ni al-jarh wa ta'dil kan? Pernah ingat tak? Tak pernah. Kau ingat kan? Kalau ingat pun kita ulang lagi lah. Mudah-mudahan yang tak ingat tu boleh ingat balik, dan saya pun boleh ingatkan diri saya balik. Al-jarh wa ta'dil adalah satu cabang ilmu berkaitan dengan ma'rifatul rijal, mengetahui atau mengenali lelaki atau watak-watak yang ada dalam jalur periwayatan hadis yang kita sebut sebagai sanad. Untuk sampai kepada satu hadis, kita melalui jalur periwayatan, betul? Kita panggil sebagai sanad. Sebab secara nyata kita tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya jumpa kitab yang meriwayatkan hadis Nabi. Kitab siapa ni yang kita jumpa? Mungkin kita jumpa kitab Sahih Al-Bukhari, mungkin kita jumpa Sahih Muslim, atau mungkin kita tak pernah jumpa pun, kita hanya jumpa sumber sekunder yang dia tulis dalam kitab kita ni, hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi antara kita dengan Al-Imam Al-Bukhari dah pun ada jalur periwayatan. Siapa yang menyampaikan tu? Siapa tu? Question mark. Al-Imam Al-Bukhari dan imam-imam hadis yang lain pun tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka sampai kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun perlu melalui jalur periwayatan hadis. Cuma beza kita dengan mereka ialah mereka telah menulis kitab-kitab dengan segala jerih payah usaha mereka untuk memperkenalkan jalur demi jalur, lapisan demi lapisan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak apa, kita kata kita dengan Al-Imam Al-Bukhari ni jarak masa kita berapa? Ribuan tahun. Tapi kita boleh sekadar kata riwayat Bukhari. Sebab apa? Kitab tu dah ada. Zaman Al-Imam Al-Bukhari atau zaman penulisan hadis sezamannya, sebelum tu tak ada lagi hadis yang ditulis. Lalu mereka terpaksa mencari hadis tersebut dari dada-dada lelaki. Siapa yang hafal hadis ni? Dia pergi cari. Aku dengar dia ni ada satu hadis dari Nabi. Pergi musafir. Oh, jumpa dengan orang tu. Kamu dengar daripada mana hadis ni? Aku dengar daripada guru aku. Guru kamu dengar daripada siapa? Dia dengar daripada guru dia. Guru dia daripada siapa? Guru dia daripada tabi'in. Tabi'in tu daripada siapa? Nama dia daripada tabi'ut tabi'in. Nama dia siapa? Daripada gini, sahabat pula, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama hadis telah menukilkan atau mengabadikan semua jalur ini yang disebut sebagai sanadul hadis dalam kitab-kitab mereka. Sebab tu kitab hadis yang mu'tamad ialah kitab hadis yang ada padanya jalur periwayatan hadis, baru diiktiraf sebagai kitab hadis. Ada orang sebut, oh ada dalam kitab ni, kitab apa? Durratun Nasihin, seperti isu tentang kelebihan fadilat salat tarawih setiap malam.
Kitab Durratun Nasihin bukan kitab hadis. Dia hanya mendatangkan riwayat, tapi daripada mana dia tak diambil, dia pun tak bagi tahu. Oh, tertekan. Daripada mana dia ambil, dia pun tak bagi tahu. Dan para ulama kata tak ada sanad, macam mana nak dinilai sebagai sahih ataupun dhaif. Jadi kitab hadis ni kitab yang meriwayatkan dengan sanad dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita clear. Kemudian para ulama dalam nak menilai sesuatu hadis, maka mereka pun merujuklah siapa yang meriwayatkan tu. Dia kaji satu demi satu demi satu demi satu. Maka datanglah nama dia ilmu rijal, ilmu cara nak mengenali siapa dia ni. Bahas buka kitab Siyar A'lamun Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi, ataupun Al-Kamal lil Mizzi, ataupun Tahdzibul Kamal, ataupun Tahdzibut Tahdzib, ataupun Taqribut Tahdzib. Paling ringkas sekali. Semua tu dalamnya ada cerita para rawi hadis ni. Lahir dia bila, dia belajar ilmu dengan siapa, dia ambil hadis ni, dia merantau cari ilmu mana. Supaya apa? Supaya antara dia dengan guru dia tu kita dapat satu kebarangkalian, kemungkinan dia ni jumpa dan kemungkinan hadis tu bersambung. Kalau seorang duduk di Mesir, seorang duduk di Iraq, tak pernah dalam riwayat dia pergi ke Mesir, tak pernah dalam riwayat dia pergi ke Iraq. Jadi kita kata dua ni macam mana dia boleh ambil hadis ni? Seorang duduk di Mesir, seorang duduk di Iraq, tak pernah berjumpa. Kawan ni tak pernah keluar daripada Mesir, kawan ni tak pernah keluar daripada Iraq. Tiba-tiba meriwayatkan hadis. Kan muskil. Tengok tarikh mati. Dia ni lahir contohnya 210 Hijrah contoh je lah. Meriwayatkan hadis daripada seorang lelaki yang meninggal pada tahun 215 Hijrah. Lelaki ni meninggal 215. Lelaki ni lahir 210. Takkanlah pada umur dia 5 tahun dia dah boleh ambil hadis daripada orang ni? Mana ada cerita di sebaliknya. Mesti dia ambil dengan seorang lelaki, kemudian lelaki ni baru perantara. Siapa dia? Tak, question mark. Itu ilmu nak mengenali rijalul hadis. Bukan sekadar tahu tarikh hidup dia, tarikh lahir, tarikh wafat, sejarah perjalanan, malah tahu dengan siapa dia belajar, siapa anak murid dia, sewaktu dia mengajar ada tak sifat lupa kepadanya, ataupun sampai kepada peringkat ada tak benda-benda yang khawarimul muru'ah, yang dia buat menjatuhkan maruah dia sebagai seorang alim. Orang ni layak tak meriwayatkan hadis? Siapa Imam Al-Bukhari, siapa cerita dia pergi ambil hadis, tengok orang ni fulan bin fulan dengar hadis, pergi tengok tipu binatang, panggil untuk dia untuk makan, tengok-tengok dia panggil tangan kosong, tak bagi pun, dia tipu. Oh, tak layak, dia nipu. Sampai ke tahap itu. Maka untuk seseorang rawi mengenali, seseorang ahlu hadis mengenali seorang rawi, tapisannya banyak, ceritanya panjang, detail dan diceritakan dengan penuh amanah. Tujuan diceritakan adalah untuk menilai hadis. Tetapi dari tujuan ini iblis alaihi la'natullah boleh menipu manusia. Dengan tujuan yang baik ini, kadang-kadang dia bawa kepada maksudnya baik, tapi hakikatnya tak baik. Seperti kadang-kadang mereka mencemarkan nama baik, asal orang yang baik tapi bawa cerita buruk. Oleh kerana kefahaman yang salah mungkin, atau ada pertembungan mazhab mungkin,
Akhirnya dia cerita mungkin tak amanah ataupun jadi kepada perkara-perkara yang tidak diperlukan dan membawa kepada mengumpat dan seumpama dengannya. Asalnya dia termasuk dalam mengumpat yang dibenarkan dalam bab nasihat berkaitan dengan agama, tetapi dia berada di atas satu sempadan yang sangat-sangat nipis dan satu tali yang sangat-sangat halus, sehingga kalau manusia tergelincir daripada nasihat dalam bab agama, boleh jatuh ke dalam hukum mengumpat dan juga mencaci mencela. Yang tu yang kita paling bimbang. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, akhirnya jadilah dia sebagai ghibah, jadilah dia sebagai ghibah. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah bercerita, aku bertanya kepada Al-Muhasibi tentang ghibah, ngumpat. Dia menjawab, berhati-hatilah terhadap ghibah kerana dia seburuk-buruk perbuatan. Apa pendapatmu tentang perbuatan yang boleh menghapuskan kebaikan-kebaikan kamu sehingga membuat senang lawan-lawanmu dan orang yang kamu benci di dunia? Kita benci kepada dia, tapi kita membuatnya bahagia di hari akhirat. Apa pandangan kamu tentang perbuatan itu? Kita benci kat dia di dunia, tapi kita buat benda yang memberikan kebahagiaan kepada dia di hari akhirat. Apa dia? Kita ekspor pahala kita kat dia. Riba. Jadi dia jawab gitu. Bagaimana kamu membuat lawanmu senang pada hari kiamat kerana dia mengambil kebaikan-kebaikanmu, malahan kamu mengambil dosa-dosanya? Sebab pada hari itu tidak ada lagi dirham maupun dinar. Berhati-hatilah terhadap ghibah dan kenalilah sumbernya. Sesungguhnya sumber ghibah yang dilakukan oleh orang-orang yang hina dan jahil. Ni sebab dia. Kenapa boleh jadi ghibah padahal asalnya maksud baik? Tengok kepada alasannya. Sebab apa dia sebut? Adalah untuk membalas dendam, untuk kerana fanatik atau ta'assub golongan, ataupun kerana hasad dengki, ataupun kerana buruk sangka. Sungguh semua itu dapat diketahui dengan jelas dan tidak perlu diragukan. Sehingga kadang-kadang mereka sengaja cerita, memang tahu dah benda ni, memang dia betul jahat, memang dia betul buat kesalahan tersebut, tapi mungkin cerita tu bukan pada maksudnya. Orang tanya dia tentang bab lain, dia jawab tentang bab ni. Atau jarah dia tidak berkaitan dengan jarah dia, maknanya kritik dia tu tidak berkaitan dengan ilmu periwayatan hadis. Orang tanya dia ni lagu mana kak? Boleh ambil tak ilmu daripada? Dia ni, contoh yang kata, aku tak suka kat dia ada bau badan. Contohlah kita kata. Apa kaitan bau badan dengan riwayat hadis? Tapi dia menyatakan tentang keburukan yang tak ada kaitan. Akhirnya jadi ghibah. Atau kerana kedengkian, atau kerana ta'assub, ataupun memang cerita dia ni lemah ingatan, tapi di saat dia cerita tu tak ada kaitan pun, dia tak baca hadis apa pun. Mu tahu tak dia tu nyanyuk tu. Apa tu? Apa ke dia? Kamu bukan sedang cakap soal riwayat hadis. Kalau dia tu rawi hadis, dia telah meriwayatkan satu hadis begini-begini, kemudian minggu depan dia riwayat pula satu hadis, dia salah. Kita berkata, contohnya Ustaz Hashimi, dia minggu lepas baca satu hadis, minggu ni baca pula satu hadis lain, beza. Kita berkata, Ustaz Hashimi dia dah nyanyuk dalam ni, tua dia sikit. Tak apalah, sebab kita sedang bincang dalam maksud dia.
Nah, ni tak tiba-tiba kita jumpa. Semalam aku jumpa Ustaz tu, tengok-tengok duduk buah dengan beberapa sahabat kita. Ya kau? Dia tu nyanyuk dah sikit lah ni tu. Kan bukan maksud dia di situ. Tak pasal-pasal kita dah ekspor pahala. Jadi bahaya, bab ni bahaya. Sangat-sangat bahaya. Hatta kita dalam orang yang kita tak suka, orang yang mungkin musuh ataupun mungkin dalam bab agama, mungkin manhaj dia berbeza dengan kita. Mungkin dia memang ahli bid'ah, tapi di saat tak ada maksud untuk kita sebut, maka tak payah nak sebut lah. Melainkan orang meminta nasihat kepada kita, ataupun kita tengok ada satu amalan tu begini, ada kaitan tu, sebutlah di saat itu. Bersikaplah warak sikit ke apa, sebab benda ni adalah ekspor pahala atau import dosa. Jadi ekspor import ni bahaya kalau saatnya yang kita trading tu adalah dosa dan pahala. Ada orang berhujah dengan satu riwayat, atari'una fih, apakah kamu rasa segan menyebutkannya? Apakah kamu rasa warak nak sebut? Sebutkan dia, apa yang ada padanya, supaya orang mengambil sikap berwaspada terhadapnya. Riwayat ni adalah riwayat yang sangat lemah, kalaupun tidak sampai kepada palsu. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim juga ada sebut dalam Ad-Da' wa Dawa. Malah kita juga sebut dalam riwayat ini, Ibnul Jauzi ni pun sebut tentang riwayat ini, tentang orang menggunakan alasan riwayat ini untuk menghalalkan ghibah mereka. Jadi kalau kita kata apa, kalaupun riwayat ini sahih, ia tidak mengandungi fahaman bolehnya menampakkan keburukan saudara sesama muslim pada saat anda tidak ditanya tentang diri dan peribadinya. Bisa Allah tanya kita, ke mana dia ni? Ada orang minta ni, dia nak jadi natu saya, dia minta anak saya. Apa pandangan kamu tentang lelaki ni? Kita sebut lah, tapi sebut yang berkaitan dengan maksud dia lah. Akan tetapi jika ada seorang datang lantas mencari keterangan secara seraya, anda mengatakan, aku hendak menikahkan putriku, kepada anda seraya mengatakan, aku hendak menikahkan putriku dengan si fulan, sementara anda jelas-jelas mengetahui tentang kebid'ahan pada diri si fulan, atau bahawasanya dia tidak boleh dipercayai dalam hal menjaga kehormatan umat Islam, maka anda dapat mencegahnya, yakni agar pernikahan tadi tidak jadi dilangsungkan dengan sebaik mungkin. Atau jika ada orang lain yang datang kepada anda dan berkata, aku hendak menitipkan hartaku kepada fulan, padahal fulan tersebut dikenal sebagai tidak amanah, maka anda dapat mencegah hal itu dengan cara sebaik mungkin. Atau seorang berkata, aku akan salat di belakang fulan, atau menjadikan fulan sebagai imam dalam hal ilmu, maka perkara tersebut juga anda diberikan kesempatan mencegah yang demikian itu sebaik mungkin. Tapi jangan melampiaskan amarah anda dengan ghibah. Jangan sebab kita benci dan marah, kita pun dengan alasan ghibah yang harus tadi, kita pun buat sepuas-puasnya. Setiap detik, setiap cara kita sebut, ya cerita orang tu dengan alasan menasihati, padahal orang tu dengar benda yang sama daripada kita 10 kali dah. Orang yang sama, dia tahu dah pun. Tujuan apa kita nak bincang pasal masalah dia? Kadang-kadang kita sebut benda yang orang tahu dah saja, sedap sebut, rasa sedap sebut, puas hati bila sebut keburukan orang, padahal kalau kita tak sebut pun orang tahu dah. Apa jadi masa tu?
Ada maksud tak kita sebut, ataupun dia jatuh kepada hukum ghibah. Bahaya tak? Bahaya. Tu zaman rawi hadis. Zaman kita ni lagilah tu, cakap pada fulan tentang fulan, ustaz tu ustaz ni, fulan tu fulan ni, padahal mungkin orang dah tahu ma'ruf dia ni, melainkan kita nak nyatakan, oh dia ni datang satu riwayat palsu, datang riwayat ni palsu, gini. Kita jumpa orang tu, jumpa kawan kita sembah puluh kali dah cerita, benda sama je kita cerita, tak ada maksud. Kita boleh jatuh ke dalam hukum ghibah. Benda tu memang betul. Kalau kita cerita tak betul, lagilah buat fitnah. Ni benda betul, memang dia pendusta terhadap Nabi, memang dia buat ajaran yang menyimpang, dan kita tak ada maksud pun, ataupun kita dah sebut banyak kali dah, orang tu pun dah tahu dah, mungkin untuk memperingati, bukan untuk apa-apa. Ketahanlah, bahaya. Sumber ghibah yang dilakukan pada para ahli qiraat maupun ahli ibadah dilalui oleh hadirnya rasa bangga terhadap diri sendiri. Ini masalah. Di saat kita rasa kita betul, orang lain salah, yang mendorong kepada memperlihatkan aib atau kelemahan saudaranya sesama muslim. Kemudian dia berlagak berpura-pura mendoakannya sehingga dia dianggap telah leluasa memakan daging saudaranya yang seiman ini, lalu mengkamuflaskannya. Apa dia tu? Bahasa Inggeris ni dah. Camouflage dia panggil. Maknanya kita dah buat macam kita tutup tepek benda baik, menampakkan dia dah habis mengopak makan habis dah daging kawan tu. Akhir sekali dia pun berselindung di atas nama baik. Kita doakanlah mudah-mudahan dia diampunkan oleh Allah. Baju menyamar. Dahsyat bahasa dia ni. Dengan bertindak yang tidak sesuai hati nuraninya, berpura-pura mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu. Kita doakanlah sahabat kita tu yang terbaik. Barang kita dah habis dah menelanjangkan dia pada yang patut, yang tak patut, habis semua sekali. Allahu Akbar. Bimbang kita ni. Sebab tu saya pun takut kadang-kadang mengajarlah kita tahu je, ngajar tinggi-tinggi kita tak tahu, cari musibah nanti. Lebih baik kita baca ada lagi, tak baca je. Benda tu dah mereka ni nak tulis ni habis tapi kita baca dia. Kalau tubik daripada kita ni, Allahu Akbar, kadang-kadang selamat, kadang tak selamat. Jadi sumber ghibah di kalangan pemuka agama ini adalah pada saat menampakkan kasih sayang dan simpati kepada orang lain. Dia kata, kasihan si fulan, meskipun dia memperoleh pujian dengan ditimpakan masalah ini, cubaan tersebut tetap menghimpit jiwanya, maka kita berlindung kepada Allah dari kehinaan diri. Cakap bagus manis. Allahu Akbar. Setengahnya tersalah dalam tajrih. Tajrih ni maknanya apa? Mencederakan orang yang berada di atas jalan agama yang benar dengan perkataannya yang menyimpang. Orang ni buat sunnah, tiba-tiba dia kata, kita bimbang di akhir zaman ni banyak orang yang menyimpang dari agama Allah. Kita kena berhati-hati dengan fulan bin fulan, dia tu Wahabi, dia ni bawa ajaran sesat dan sebagainya. Kita tak lihat ambil ilmu daripada dia. Dia menghina para ulama, mencerca gini dan begitu cerita. Allah Akbar. Dia tak tahu ke apa yang nanti di hari akhirat dia akan ambil. Salah seorang daripada ulama yang munsif, insaf, bila kita baca sejarah dia, bila kita dengar orang cerita tentang sejarah dia, orang yang baik dia, walaupun kelemahan manusia tu biasa. Ibnu Taimiyah, sampai hari ni orang duk cerca di medan-medan pentas-pentas.
Padahal dia dah pergi dengan amalan-amalan dia. Setiap hari, setiap ketika dia searah cerca dia, berapa banyak yang dia kutip dari pahala-pahala dia. Muhammad bin Abdul Wahab yang nama glamour dia Wahabi. Siapa pun yang habis semua orang tak serupa dengan dia jadi Wahabi belaka. Padahal orang tu tak baca pun kitab Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dapat juga nama. Dan banyaklah berselindung di atas nama menasihati, atas nama agama. Samalah sebalik ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Ada juga ahli sunnah yang melampau dalam bab ni, dan ada ahli bid'ah yang melampau dalam bab ni. Ada juga dua-dua. Jadi yang melampau tu kita jauhi, sifat pelampau. Jadilah sifat orang yang munsif, insaf. Jangan sampai kita melampau dalam hak ahli bid'ah, dan jangan sampai ahli bid'ah melampau dalam hak ahli sunnah. Hatta dia jahat, ahli bid'ah sekalipun, sebutlah dengan apa yang dah jelas di bid'ah. Kadang-kadang kebaikan dia ada, sebut kebaikan dia. Sebut kebaikan dia. Banyak para ulama dalam cakap tentang ilmuwan mereka bersederhana. Sebut tentang Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebut tentang ulama-ulama, Masya Allah, mereka ada jasa tentang dalam agama. Kekurangan mereka disebut dengan selayaknya. Jangan sampai tak ada langsung kebaikan pada diri dia, mesti ada. Jadi kita sebutlah dengan adil, tanpa kita tak meninggalkan apa yang patut kita sebut. Jangan. Kita berlindung kepada Allah dari ghibah, baik melalui sindiran atau terang-terangan. Ada orang ghibah secara sindiran, dia tak sebut depan-depan, tapi kita tahu dia sedang sebut siapa. Okey, jauhilah ghibah, kerana sesungguhnya Al-Quran menyebutkan betapa dibencinya perbuatan ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Demikian pula berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya juga ditipu ahlu hadis dengan rasa dia pandai hadis, tapi dia baca tu sebenarnya hadis palsu. Dia belajar hadis atau dia pandai baca hadis, habis bab ghibah tu datang pula riwayat hadis palsu. Talbis juga iblis kata ni riwayat hadis ni, dia lupa yang dia sedang riwayatkan itu adalah hadis palsu. Dia kata asal hadis dia. Banyak penceramah atau dalam dulu disebut sebagai penglipu lara di atas meja ceramah, akhir-akhir zaman ni terlibat dengan hadis-hadis palsu. Hadis fadilat, contohnya cerita mari bulan Syakban, mari bulan Rajab, habis cerita. Dia anggap pada niat dia baik untuk ajak manusia ni beramal dengan hadis, tapi dia lupa hadis yang dia disebarkan itu adalah hadis palsu. Ni talbis iblis. Kita pun banyak orang pencinta ahli sunnah pun begitu juga, tapi kita istighfar lah di saat kita sedar. Saya seorang kapal siapa takut nak share, hatta benda baik pun kita lupa, kita tak tahu nak share, sebab kita tak tahu benda ni baik ke tidak. Benda ni memang baik tapi takut nak share. Takut apa? Takut terjatuh ke dalam benda yang tak baik yang kita share. Tu saya tu bawa saya terjawab dah tu. Betul tak? Hatta tak tahu asatidzah kita pun, kawan-kawan dalam grup-grup ustaz-ustaz kita pun share benda baik, tapi kita terlupa ada sifat manusia memang begitu. Cerita dalam bawah ni artikel dalam bahasa Arab, Al-Imam Syafi'i bila berhujjah dengan seorang sampai diketuk pintu tengah malam, kenapa kita ni boleh nak bala, antara kita dua ni adalah banyak lagi benda sama gini-gini. Cerita tentang
baiknya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dalam berkhilaf. Kita tak nafi al-Imam Asy-Syafi'i baik, tapi cerita yang dimaksudkan secara spesifik itu sebenarnya palsu. Ustaz pun ada, masih baiklah ada orang-orang yang cek, dia kata dia private message lah ustaz tu, dia tak sebut pun dalam grup tu, dia private message, dia kata setelah saya cek apa yang ustaz sebarkan ini tak betul. Dia pun minta maaf. Maknanya benda ni tak selamat daripadanya orang-orang yang hatta dah belajar, apatah lagi kita yang baru nak belajar. Sebab tu kena ada sikap hati-hati dalam bab ni. Man rawa anni hadithan yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibaini. Siapa yang meriwayatkan dariku yang menurutnya hadis itu palsu, maka dia termasuk salah seorang dari dua orang pendusta. Di antara para ahli hadis ada yang menukilkan hadis dari perawi yang lemah dan pendusta dengan menghilangkan nama perawi tersebut. Sengaja dia tak sebut dengan siapa dia ambil supaya orang terima hadis tu daripada dia. Padahal kadang-kadang dia tak sebut kitab mana dia ambil, sengaja supaya orang terima hadis tu. Dan begitu menjadi satu sebab hadis-hadis palsu banyak tersebar. Baik. Namun dalam kes tertentu, jika guru yang meriwayatkan hadis kepada dia memang perawi thiqah, lalu dia menisbahkan perawi thiqah itu kepada datuknya, atau hanya kerana menyebutkan panggilannya agar dia tidak terlihat bahawa dia banyak meriwayatkan dari gurunya ini, atau jika guru yang menyampaikan hadis kepadanya satu tingkatan dengan dirinya sehingga dia malu menyebutkan namanya, ketahuilah dua hal itu dimakruhkan dan jauh dari kebenaran. Tapi bukanlah demikian itu pelanggaran kepada syariat, namun dengan syarat bahawa si guru yang meriwayatkan hadis kepada ahli hadis tadi adalah perawi yang thiqah. Ada sebahagian ulama memang dia tak sebut nama sebenar. Adalah sebab tujuan dia. Mungkin sebab dia nak ra'i guru dia yang lain. Antara guru dia ni dengan guru dia ni ada pertembungan. Anak murid ni nak jaga guru ni, padahal dia riwayat daripada dua-dua. Dia tak guna nama sebenar, dia guna nama lain. Cuma orang tahulah dia meriwayatkan itu untuk jaga hati gurunya yang pertama. Benda tu tak sebut nama sebenar, makruh dengan syarat, ataupun dibolehkan dengan syarat. Orang kenal siapa tok guru dia tu. Yang kedua, yang dia buat begitu adalah fiqah. Kalau dia samarkan nama orang yang dhaif, dibimbangi yang dhaif itu tersangka yang samar, maka tersangka yang dhaif itu tersangka fiqah, lalu diambil riwayatnya. Baik, wallahu ta'ala alam. Hari ini kita jaga satu itulah, bab ghibah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Kena berhenti awal hari ni. Ustaz Mustafa apa dah? 9.30 dia. InsyaAllah ada 9, ada setengah jam tu buat revision. Buat revision, buat ulang kaji sikit. Nanti insyaAllah bila Ustaz Mustafa datang tu dengar dengan penuh fokus insyaAllah. Ataupun kalau dia dah hafal Ustaz Mustafa nak ngajar tu, semua ada dah dalam kepala dia, revision lah kitab kita dah baca dah ni. Ataupun kalau ni pun dah hafal lah, kau dah zikirlah kepada Allah insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.